Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Wan Azlan. Saya Nur Zafira binti Ahmad dari Unit 1 dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang isu-isu semasa berkaitan kesihatan di Malaysia. Pertama sekali, apa itu kesihatan? Kesihatan bermaksud seseorang itu bebas daripada sebarang penyakit. Oleh itu, untuk mencapai tahap kesihatan yang optimum, seseorang itu hendaklah mengamalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan yang seimbang dan juga melakukan aktiviti fizikal. Namun, dapat kita lihat pada hari ini di dada akhbar maupun di berita ataupun di shorong radio bahawa terdapat banyak kes penyakit berbahaya yang berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia disebabkan amalan gaya hidup yang tidak sihat. Oleh itu, pada hari ini saya akan mengupas dengan lebih lanjut tentang isu-isu kesihatan yang sedang berlegar di dalam Malaysia. Isu yang pertama ialah pengambilan kalori secara berlebihan yang tidak digunakan oleh badan. Seperti yang kita ketahui, seseorang itu mempunyai keperluan kalori harian yang tersendiri. Okay, seperti contoh lelaki dewasa anggarannya daripada 2,000 hingga 1,500, manakala wanita dewasa daripada 1,600 hingga 2,000. Tetapi untuk mendapatkan DCR secara terperinci, kita boleh menggunakan DCR calculator di internet dengan memasukkan umur, jantina, berat badan, tinggi dan juga tahap kecergasan. Okay, jadi kita dapat melihat contoh yang saya telah berikan ini. Misalnya ini ialah DCR saya 1,600 harian. Maknanya saya perlu makan makanan dan juga mengambil minuman dalam kadar 1,600 saja untuk mengekalkan tahap kesihatan yang baik. Tetapi pada hari ini kita dapat lihat budaya masyarakat Malaysia yang gemar memilih makanan berkalori tinggi sehingga melebihi keperluan kalori harian masing-masing. Kita dapat lihat di sekeliling kita, masyarakat Malaysia gemar memilih nasi lemak, makanan berminyak, makanan segera tidak kira waktu. Pagi, petang, malam nasi. Pagi, petang, malam nasi. Atau tak makan nasi, makan makanan segera. Itu sahaja yang menjadi budaya masyarakat kita pada hari ini. Mengapa perkara ini berlaku? Disebabkan oleh penyediaan dan kebolehdapatannya yang sungguh ringkas sesuai dengan kamus hidup masyarakat kita yang sibuk dengan kerja seharian. Jadi contohnya mereka boleh mendapatkan makanan dengan cepat melalui drive-thru McDonald's, drive-thru KFC ataupun hanya pergi ke kedai-kedai untuk membeli nasi bungkus dan terus makan. Benda tu menyebabkan mereka berasa lebih senang untuk mendapatkan makanan pada setiap hari. Okay, tetapi perkara ini menjadi bertambah lebih buruk apabila ia disusuli dengan gaya hidup sedentary, maknanya gaya hidup bermalas-malasan seperti duduk, baring, lepas makan je baring, lepas makan je duduk, tak buat apa-apa, disebabkan oleh kewujudan gadget. Sekarang kita mengetahui bahawa gadget, semua orang menggunakan gadget. Okay? Mereka melayari internet, buka Facebook, Instagram, Twitter. Jadi lepas makan tu badan rasa berat dan rasa nak baring. Lepas tu scroll-scroll gadget, scroll-scroll internet, tertidur. Jadi ini yang menyebabkan pengumpulan lemak di dalam badan sehingga. Jadi kita boleh lihat pada gambar rajah tersebut di mana kenaikan berat badan terjadi apabila food energy, kalori yang telah diambil itu melebihi daripada tenaga yang dikeluarkan melalui senaman fizikal. Tapi masyarakat Malaysia tidak mengamalkan perkara-perkara tersebut sebab mereka lebih menggemari kehidupan sedentary, duduk, baring. Jadi perkara inilah yang menyebabkan 16.8 juta rakyat kita mengalami obesiti. Seperti yang kita ketahui, obesiti ini adalah satu penyakit yang tidak asing lagi dalam masyarakat kita dan penyakit obesiti ini boleh mengakibatkan kepada penyakit-penyakit lain. Ia disusuli juga dengan kadar obesity in Asian, di mana Malaysia menduduki tempat pertama yang menunjukkan bahawa budaya masyarakat kita ini tidak sihat. Masyarakat kita tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat sehingga terjadinya obesiti. Jadi bagaimana obesiti ini berlaku? Apabila lebihan tenaga daripada makanan
kita ambil tadi mengakibatkan pengumpulan dalam bentuk lemak subkuten dan visceral. Okey, lemak subkuten itu maksudnya lemak bawah kulit, contoh bawah kulit tangan. Okey, manakala lemak visceral ialah lemak yang di sekeliling organ. Okey, dapat dilihat dalam gambar tersebut, lemak-lemak itu mengelilingi usus, mengelilingi hati. Okey, jadi lemak visceral yang terkumpul ini menghasilkan banyak protein yang menggalakkan keradangan dan mengakibatkan penyakit kronik seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, stroke dan kanser. Jadi, cara untuk mencegah obesiti ialah dengan memastikan keseimbangan antara tenaga masuk dan juga tenaga keluar dengan mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu mengamalkan diet suku-suku separuh iaitu suku terdiri daripada karbohidrat dan juga protein manakala separuh terdiri daripada sayuran dan juga buah-buahan. Manakala Kementerian Belia dan Sukan juga menyarankan agar rakyat Malaysia menyertai gerakan Fit Malaysia yang terdiri daripada pelbagai sukan yang menarik seperti larian dan juga kayuhan basikal. Isu yang kedua pula ialah permainan sukan berintensiti tinggi sehingga lewat malam. Sukan ni memanglah perkara yang sangat bagus untuk kita menjamin kesihatan kita dan memelihara jantung kita. Dan tetapi ada kajian yang mengatakan bahawa waktu pagi ialah waktu yang sangat ideal untuk bersukan kerana ia mengubah circadian rhythm manusia. Circadian rhythm tu maknanya biological clock. Okay, waktu kita tidur yang mengawal waktu tidur kita seharian supaya badan secara semula jadi menjadi lebih cergas pada waktu pagi dan lebih letih pada waktu petang. Okay, perkara ini menyebabkan badan kita mendapat rehat yang cukup. Jadi kita akan tidur pada waktu malam dengan lebih awal. Tetapi melihat kepada budaya masyarakat Malaysia, kita dapat lihat bahawa terdapat ramai ataupun banyak golongan muda yang gemar bermain futsal, badminton ataupun beriadah di gimnasium pada waktu malam. Mengapa? Hal ini disebabkan oleh seseorang itu telah menghabiskan 8 jam bekerja sehari, misalnya daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 ataupun 6 malam. Jadi, mereka lebih cenderung untuk memilih waktu malam untuk mereka beriadah tanpa mereka sedari bahawa sebenarnya mereka telah menggunakan banyak tenaga. Tambahan pula, kita dapat lihat bahawa terdapat banyak pusat-pusat riadah yang masih beroperasi sehingga lewat malam. Dan akhir sekali, masyarakat Malaysia juga cenderung untuk melakukan sukan berintensiti tinggi untuk melepaskan segala tekanan harian yang telah dihadapi semasa bekerja. Mereka rasa ingin melepaskan segala bebanan yang mereka telah tanggung seharian dengan melakukan senaman ataupun bahasa tidak formalnya mereka all out semasa mereka bersukan. Okey, seperti contoh yang saya telah tunjukkan ini, terdapat isu kesihatan yang berkaitan dengan sukan berintensiti tinggi sehingga lewat malam. Misalnya, temui ajal ketika main futsal. Ini adalah pemuda yang sihat, tubuh badan yang cergas tetapi tiba-tiba dia meninggal sewaktu main futsal. Dan ada juga satu lagi berita, guru besar meninggal selepas main badminton dan dua-dua kes ini berlaku pada waktu malam tanpa sebarang gejala. Maksud saya dua-dua ini tidak pernah mengalami penyakit kardiovaskular sebelum ini. Okay? Jadi perkara ini amat membimbangkan dan merupakan satu isu kesihatan yang perlu diketengahkan. Okay? Ada doktor juga mengatakan bahawa sukan malam pembunuh senyap. Kenapa? Sebabnya mereka telah menggunakan tenaga secara berlebihan melangkaui kadar kemampuan jantung mereka untuk bekerja. Okay, jadi perkara inilah yang dinamakan sebagai cardiac arrest. Okay, mereka meninggal itu disebabkan oleh cardiac arrest, iaitu pembunuh senyap. Okay, jadi bagaimana cardiac arrest ni boleh berlaku? Okay, senaman berintensiti tinggi sebenarnya meningkatkan risiko sudden cardiac arrest. Okay, hal ini berlaku apabila berlakunya gangguan terhadap sistem elektrik jantung yang menyebabkan denyutan jantung menjadi tidak seragam atau dikenali sebagai aritmia. Okay, jantung kita ni mempunyai sistem elektrik. Jadi bila kita melakukan sukan yang berintensiti tinggi, sistem elektrik itu menjadi sistem elektrik yang mengawal denyutan jantung itu menjadi tidak seragam dan
Ketidakseragaman ini menyebabkan jantung berdenyut dalam keadaan yang terlalu cepat dan mengakibatkan jantung berhenti mengempam darah ke dalam badan. Dan apabila jantung berhenti mengempam darah, ini akan mengakibatkan otak kita, organ-organ dalam tubuh badan kita tidak tidak menerima darah yang mencukupi untuk kita bernafas. Okay? Dan perkara inilah yang menyebabkan mereka itu individu yang terbabit meninggal serta-merta di tempat kejadian tanpa sebarang simptom. Okay? Jadi macam mana kita nak mencegah sudden cardiac arrest ni daripada berlaku? Okay. Salah satunya ialah ada pakar mengatakan bahawa pada waktu malam kita hanya boleh melakukan senaman berintensiti rendah saja. Okay, misalnya kita boleh berjogging ataupun melakukan yoga tapi dalam keadaan yang relax, yang tidak terlalu intens. Okay? Dan salah satu cara lagi, okay, jika betul-betul ingin melakukan senaman berintensiti tinggi, seseorang itu hendaklah meletakkan sasaran kadar degupan jantung sekitar 75% daripada degupan jantung maksimum pada setiap sesi senaman. Okay, seperti keperluan kalori harian kita juga, setiap individu juga mempunyai degupan jantung maksimum yang berlainan. Okay, jadi ayo kita lihat bagaimana nak kira kadar degupan jantung maksimum ataupun maksimum heart rate. Okay. Cara untuk mengiranya ialah 220 ditolakkan dengan umur. Okay, misalnya seperti contoh ini 220 tolak 35. Jadi maksimum heart rate individu ini ialah 185. So 185 ini kali dengan 75% yang saya katakan sebentar tadi. Jadilah maksimum heart rate seseorang itu untuk melakukan senaman berintensiti tinggi 138.75 dan maximum heart rate ni kita boleh ukur dengan memakai smartwatch, misalnya jenama Apple Watch ataupun Garmin. Okey, kita boleh sentiasa memantau maximum heart rate kita dengan melihat kepada jam yang kita pakai. Okey. Isu yang ketiga yang akan saya kupas dengan lebih lanjut ialah isu tekanan akademik yang melampau di Institut Pengajian Tinggi dan perkara ini melibatkan aspek emosi. Okey. Okay, pertama sekali, tekanan akademik itu bermaksud keadaan yang tidak menggembirakan rentetan daripada tuntutan yang perlu dipenuhi oleh pelajar sekaligus mencetuskan kebimbangan yang melampau. Seperti yang kita ketahui, setiap pelajar mempunyai matlamat ataupun matlamat tersendiri untuk cemerlang dalam setiap bidang yang diceburi. Tetapi kajian kesihatan mental kebangsaan membuktikan sekurang-kurangnya 1 daripada 5 anak muda di negara ini mengalami kemurungan dan tekanan perasaan berpunca daripada tekanan akademik. Dan perkara ini bukanlah satu perkara yang sihat sama sekali kerana kita perlu mengetahui bahawa kesihatan itu bermaksudnya kita ni bebas daripada sebarang penyakit, bukan sahaja fizikal namun mental. Jadi, ayo kita lihat kepada budaya masyarakat Malaysia yang boleh mengakibatkan tekanan akademik itu serta-merta. Okey, jadi yang pertama, seperti yang kita ketahui, para pelajar ini sering dihujani dengan pelbagai tugasan yang diberi oleh para pensyarah. Tapi pada masa yang sama, mereka juga terpaksa mengulang kaji pelajaran bagi setiap subjek yang diambil untuk persediaan menghadapi ujian, menyebabkan jadual mereka itu sangatlah padat. Oleh itu, para pelajar ini seringkali mengorbankan waktu tidur seperti tidak tidur malam langsung dan juga rehat dengan menghadap skrin laptop sepanjang masa. Kita tengok je laptop tu untuk siapkan kerja sebabnya mereka berasa cemas. Okay? Mereka rasa cemas yang mereka akan gagal sekiranya mereka tidak dapat menghantar assignment pada tepat waktunya. Okay, hal ini mengakibatkan mereka sukar untuk tidur kerana stres dan tidur ini antara perkara yang berkait rapat. Jika anda stres, anda akan rasa susah nak tidur dan bila anda tidak tidur, anda akan stres mula sebab tidak mendapat cukup yang rehat. Okay, perkara ini berputar di sekeliling itu sahaja. Okay, jadi perkara ini mengakibatkan seseorang itu mengalami gangguan emosi dan seterusnya kemerosotan kesihatan fizikal. Dapat kita lihat pada hari ini di Malaysia, isu kesihatan yang melibatkan emosi ini ialah pelajar temui ajal, didakwa stres, kejar deadline assignment,
Ini berlaku kepada 2 orang pelajar UiTM, satu di Cawangan Kedah dan juga satu lagi di Cawangan Pahang, lelaki dan perempuan. Dua-dua ini meninggal sewaktu menyiapkan kerja dan dalam berita tersebut dan apabila sudah dibuat postmortem, pelajar ini juga didapati tidak mendapat rehat yang cukup ataupun dia tidak mendapat tidur yang cukup yang menyebabkan perkara ini mempengaruhi kesihatan fizikal mereka. Oleh itu bagaimana stres itu boleh mengakibatkan juga kemerosotan kesihatan fizikal. Pertama sekali, stres ini sebenarnya dapat membawa kepada penyakit hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Bagaimana ia berlaku? Apabila kita stres, perkara itu merangsang kelenjar buah pinggang untuk melepaskan hormon stres seperti adrenalin, kortisol dan norepinefrin yang menyebabkan kontraksi otot jantung yang lebih kuat. Oleh itu, pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung pun melebar sehingga meningkatkan jumlah darah yang dipam. Maka peningkatan jumlah darah ini dapat meningkatkan tekanan darah pada seseorang. Oleh itu, tekanan darah yang tinggi yang berterusan dan tidak terkawal menyebabkan dinding salur darah yang rosak dan mudah pecah. Jadi perkara itulah yang menyebabkan kematian terhadap individu-individu sebentar tadi. Oleh hal yang demikian, kita hendaklah menangani stres ini dengan berkesan. Misalnya, pertama sekali, kita hendaklah menguruskan masa kita dengan cekap. Bagi para pelajar, hendaklah membuat jadual waktu belajar ataupun jika rasa stres sangat, boleh berbincang bersama rakan. Untuk mengurangkan bebanan yang dihadapi. Salah satu cara lagi ialah beriadah juga dapat menenangkan fikiran pelajar dan meningkatkan penghasilan hormon serotonin serta endorfin yang membawa rasa gembira dan pada masa yang sama mengurangkan stres. Oleh itu, jika rasa stres, curi masa sedikit untuk beriadah seperti jogging ataupun hiking bersama rakan-rakan. Dan akhir sekali saya ingin mengatakan bahawa rakyat Malaysia hendaklah mengamalkan gaya hidup yang sihat untuk terhindar daripada sebarang penyakit tidak berjangkit dari segi pemakanan, dari segi fizikal dan juga sosial dan juga emosi, dan juga emosi. Oleh hal yang demikian, kita boleh menyahut seruan ataupun saranan kerajaan yang membantu kita untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.